Saranan anggota Parlimen Tanpa Kawasan Undi NCMP Leong Man Wai agar harga tanah negara bagi flat BTO dinilai mengikut kos sebelum ini ibarat satu serbuan ke atas rizab negara. Demikian hujah Menteri Pembangunan Negara Desmond Lee dalam perdebatan Parlimen hari ini. Encik Lee berkata walaupun idea Encik Leong nampak menarik secara teori, ia menjadi masalah untuk menggabungkan harga tanah mengikut sejarah dan masa kini. He says governments sell land to HDB at distant historical costs, ignore market valuation principles. So Singaporeans today get dirt cheap housing without having to pay more taxes or experience cutbacks elsewhere to pay for this. Get the benefit of the cake and eat it. As DPM Lawrence Wong had said previously in a debate on the GST and on many other occasions, if you want to tap more on the reserves, diminish it, use more of it for today and leave less for tomorrow, let's just say it plainly. Let Singaporeans see it as it is. Encik Lee juga diajukan soalan oleh Ketua Pembangkang Pritam Singh. Encik Singh bertanya, mengapa jumlah subsidi diperuntukkan bagi projek BTO mengikut tahunan tidak dikongsikan? Ketua Parti Pekerja itu menambah, beliau tidak faham mengapa maklumat sedemikian tidak boleh didedahkan kepada awam memandangkan subsidinya datang dari subsidi pembayar cukai. Menjawab, Encik Lee menjelaskan bahawa geran tambahan bergantung kepada keadaan yang dialami setiap keluarga. Lantaran itu, subsidinya berbeza-beza dan bukan mengikut projek. Pemerintah, kata Encik Lee, sudah pun mendedahkan kos binaan serta jumlah keseluruhan yang digunakan untuk membiayai pemilikan rumah. Sektor jagaan kesihatan Singapura diberi kuota tambahan bagi PAS pekerja serta lebih banyak kelonggaran untuk mendapatkan jururawat asing dan kaki tangan penjagaan sokongan dari negara-negara bukan sumber tradisional. Setiausaha Parlimen Kanan bagi Kesihatan Rahayu Mazam memberitahu Parlimen keringanan tersebut dimanfaatkan secara berhati-hati. Beliau menambah, pemerintah sedang menimbangkan isu permohonan PAS tanggungan di kalangan jururawat asing yang ingin membawa masuk anggota keluarga mereka ke negara ini. Singapura mahu menggajikan lagi 4,000 jururawat menjelang akhir tahun ini. Parlimen juga dimaklumkan bahawa stok ubat-ubatan di Singapura bertambah baik dan bekalan kini lebih daripada memadai. Menteri Negara Kanan Kesihatan Dr. Janil Puthucheary berkata demikian bahawa permintaan juga kembali menguncup ke tahap sederhana. Beliau menambah MOH akan terus memantau para stok ubat dan bekerjasama dengan para peruncit untuk meningkatkan bekalan jika perlu. Lonjakan jangkitan virus pada hujung tahun lalu menyebabkan kekurangan sebahagian ubat-ubatan untuk batuk, demam dan selsema. Kemungkinan kejadian yang sama berulang adalah tipis, kata Dr. Janil, sedang COVID-19 beransur menjadi endemik. Saudara, pemerintah komited untuk memastikan pelajar Melayu yang menghadapi masalah keuangan dapat terus melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi. Demikian ditekankan Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga merangkap Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Mas Agus Zulkifli dalam jawapan bertulis semalam kepada pertanyaan anggota Parlimen GRC Aljunied Muhammad Faisal Abdul Manap. Encik Faisal bertanya sama ada terdapat rancangan untuk mengkaji semula kriteria pendapatan kelayakan bagi skim subsidi yuran tuition pengajian tinggi TTFS sedang kos sara hidup meningkat. Encik Mas Agus berkata pemerintah secara tetap mengkaji semula kriteria kelayakan pendapatan TTFS dan mengambil kira keseluruhan keadaan ekonomi semasa yang dihadapi keluarga-keluarga di tengah-tengah inflasi. Buat masa ini, para pelajar Melayu dalam keluarga dengan gaji per kapita $2,000 dan ke bawah menerima bantuan TTFS. Sementara itu, menjawab pertanyaan Encik Faizal tentang sama ada terdapat rancangan untuk mengkaji semula kriteria pendapatan bagi skim bantuan keuangan MUIS pula, Encik Mas Agus berkata MUIS akan terus bekerja rapat dengan agensi khidmat nasional dan sosial bagi memastikan penerima zakat dapat memanfaatkan rangkaian bantuan yang tersedia. Encik Mas Agus berkata MUIS menyediakan bantuan keuangan kepada penerima yang layak.
sebagai tambahan kepada sokongan utama yang disalurkan dari usaha bantuan sosial negara seperti Comcare. MUIS secara tetap mengkaji semula skim zakat untuk memastikan ia terus menyokong golongan berpendapatan rendah dan memerlukan di dalam masyarakat. Encik Mas Agus menambah pada 2018, MUIS menaikkan kriteria kelayakan pendapatan per kapita bagi bantuan keuangan zakat daripada $350 kepada $400. MUIS akan menilai semula keperluan prasarana termasuk pembinaan masjid-masjid baru. Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Mas Agus Zulkifli berkata demikian dalam jawapan bertulis di Parlimen semalam. Beliau memberi respons kepada pertanyaan anggota Parlimen dilantik Dr. Syahira Abdullah tentang rancangan membina masjid-masjid baru termasuk di Tampines North selepas pandemik COVID-19. Encik Mas Agus berkata MUIS bersama agensi-agensi berkaitan akan menilai semula permintaan dan ketersediaan ruang solat. Ini dilakukan sedang keperluan sektor keagamaan dikaji semula. Ia mengambil kira kesan pandemik yang menyebabkan kos binaan meningkat. Pada 2021, Encik Mas Agus mengumumkan bahawa rancangan untuk membina masjid-masjid baru termasuk di Tampines North akan ditunda dan diteliti semula apabila ekonomi pulih. Pengaruh China serta kuasa-kuasa lain yang semakin meningkat akan mewujudkan dunia yang lebih berpecah belah. Demikian penilaian mantan Menteri Luar Singapura George Yeo. Dan juga percaya ASEAN boleh menjadi wadah bagi membincangkan pelbagai perspektif berbeza isu-isu global. Encik Yeo berkongsi pandangan tersebut semasa berucap di Forum Pandangan Serantau Anjuran ISIS. The closer we are to China, the more we see our accounts growing, the more uncomfortable we are that our autonomy will be circumscribed. And therefore, we will welcome diversification. Multipolarity is not naturally stable and is inherently dynamic because some poles are strengthening, some are weakening. And in this world, I think ASEAN will play a very special role. Klinik-klinik tempatan sedang bersiap sedia untuk menangani lonjakan kes COVID-19 sedang lebih ramai pengunjung dari China dijangka tiba. Sebuah klinik memberitahu Mediacorp ia menyaksikan pertambahan hampir 10% kes berbanding minggu lalu. Di klinik UniHealth ini, ia menangani sekitar 20 kes COVID-19 setiap minggu. Bagaimanapun, sejak kebelakangan ini, sebilangan kes positif yang dirawatnya adalah pengunjung dari China atau kontak rapat mereka. UniHealth menyatakan walaupun jumlah kes mungkin meningkat seiring pembukaan sempadan, Singapura dalam kedudukan yang baik untuk menanganinya. Ini disebabkan kadar vaksinasi yang tinggi serta imuniti kerana sudah dijangkiti sebelum ini. Klinik Phoenix Medical juga menjangkakan lebih banyak kes COVID-19 pada minggu-minggu mendatang. Namun menurutnya, tidak perlu untuk berasa bimbang. Pun begitu, Phoenix Medical sedang memastikan kaki tangannya bersiap siaga untuk menangani lebih ramai pesakit. Ini juga dilakukan klinik One Care Medical yang rancak menambah bekalan perubatan serta peralatan perlindungan peribadi. Para doktor yang ditemui juga menasihati orang ramai supaya mengamalkan tanggungjawab sosial serta menjaga kebersihan diri bagi mengekang penularan sebarang virus. Mentelah lagi, banyak perhimpunan beramai-ramai dijangkakan semasa cuti Tahun Baru Cina nanti. Sekitar 500 anggota Perkhidmatan Negara Sepenuh Masa atau NSF menjalani latihan untuk menjadi anggota bomba setiap tahun. Pasukan Pertahanan Awam Singapura SCDF menyatakan anak-anak muda ini memainkan peranan yang sama pentingnya seperti para pegawai lain. Ujian ketangkasan dan sinergi bersama pasukan serta latihan asas bagi anggota-anggota bomba. Inilah yang dijalani mereka yang paling cergas dalam SCDF selama 4 minggu pertama kursus anggota bomba yang diadakan selama 3 bulan. Selain mempelajari kemahiran asas memadam kebakaran, para anggota bomba NSF juga mempelajari selok-belok bertindak balas terhadap operasi menyelamat dan berurusan dengan benda-benda berbahaya. Ini demi mempersiapkan mereka
menghadapi apa jua cabaran. Sama ada memasang hos air di dalam kapal ataupun memadamkan api di tempat yang sempit, para pelatih ini sentiasa diperhatikan. Jurulatih mereka juga sedia mengawal kekuatan api. Terdapat juga butang kecemasan untuk menghentikan latihan dan kawasan-kawasan latihan boleh diubah untuk mengikut pelbagai senario. Keselamatan dan latihan para anggota bomba NSF menjadi tumpuan baru-baru ini selepas seorang anggotanya terkorban ketika operasi memadamkan kebakaran di Henderson. Meskipun siasatan sedang dijalankan, Menteri Negara Dalam Negeri Dr. Muhammad Faisal Ibrahim mendedahkan di Parlimen bahawa laluan masuk kereta bomba menuju ke tempat kejadian dihadang oleh sebuah khemah upacara kematian. Ini melengahkan operasi bomba selama 18 minit. Sekitar 20 penduduk dipindahkan selepas kebakaran tercetus di sebuah rumah teres di East Coast Road lewat malam semalam. Kebakaran kemudian merebak ke 3 rumah lain. Seorang penduduk dikejarkan ke Hospital Besar Singapura setelah mengalami kelecuran ringan. Pasukan Pertahanan Awam Singapura SCDF menyatakan api sudah pun menjejas 4 buah rumah semasa pegawai bomba tiba di tempat kejadian. Pasukan bomba berjaya mencegah api daripada merebak ke unit lain. 6 jet air untuk memadamkan api dalam operasi yang mengambil masa 2 jam itu dikerahkan. Punca kebakaran sedang disiasat. Di sebuah mahkamah hari ini, lelaki yang menahan seorang wanita dengan menggunakan pisau di Yishun pagi semalam dikenakan tuduhan memiliki senjata berbahaya di tempat awam tanpa tujuan yang sah. Jika didapati bersalah, Muhammad Faizal Muhammad Arif boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 3 tahun dan rotan sekurang-kurangnya 6 kali. Muhammad Faizal berusia 41 tahun sedang ditahan reman di Institut Kesihatan Mental untuk menjalani pemeriksaan kesihatan. Kejadian di Blok 108 Yishun Ring Road ini berlarutan selama hampir setengah jam sebelum pihak polis berjaya melucutkan senjata dan menahannya. Ujian air kencing Muhammad Faizal didapati positif bagi darah terkawal dan dia boleh didakwa dengan lebih lanjut setelah siasatan dijalankan. Menurut rekod mahkamah, dia tidak diwakili peguam. Kesnya akan dibicarakan lagi pada 20 Januari.